Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Mu'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita muka surat 15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia pula ihsan dia, masih beri kelangsungan hayat pada kita, alhamdulillah. Syukur kita dengan limpah kurnia dia pula ihsan dia, dapat kita Islam. Allah Taala mudahkan pula untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia, beri kita kesihatan dan kelengkapan panca indera untuk meneruskan kehidupan ini, untuk mentauhidkan dia dan mengasihi Rasul tercinta, alhamdulillah. Diberikan kita kesihatan, kelapangan masa, istiqamah yang berterusan untuk berada dalam majlis yang penuh kemuliaan, alhamdulillah. Syukur kita Allah SWT dengan kurnia dia, pada ihsan dia, dapat kita bertemu lagi malam ni untuk meneruskan bacaan daripada kitab Nasaihil Ibad. Kita duk sambung masih babus sunai, bab 22, menyambil daripada dia menyebut ada hadis Nabi SAW menyebut perkara yang paling afdal adalah iman dengan Allah Ta'ala dan jadi orang yang paling bermanfaat di kalangan manusia, di kalangan orang Islam. Itu adalah dua cita-cita yang mudah-mudahan hidup kita ni untuk mencapai matlamat itu, insya-Allah. Qala Rasulullah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menghuraikan bab iman dan juga macam mana supaya kita ni boleh jadi banyak manfaat pada orang Islam. Kata Rasulullah, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kata dia, siapa masuk pagi hari, istilah masuk pagi hari ni malam, lepas tu subuh. Subuh tu pagi lah, pagi syar'i. Siang hari syar'i. Siang syarak bermula dengan subuh. Jadi masuk je subuh, memang kata dia tidak berniat melakukan apa-apa zalim ke atas seorang pun. Jadi bila tak niat zalim, apa maksudnya? Dia nak adil. Dan dobit kita adil zalim ni macam mana? Kayu ukur dia adalah perintah Allah Rasul. Ikut perintah Allah Ta'ala, adil. Langgar perintah Allah Rasul, zalim. Dengan bahasa lain, siapa yang awal-awal pagi, awal-awal lah tauhid Allah Ta'ala, alhamdulillah. Allah yang allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi-pagi nampak air pun syukur dah, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ja'alal ma'a allazi ja'alal ma'a tahuran. Pakai baju pun, habis tu hadza sauba min hauli min ghairi haulin minni wala quwwah, kan?
Setiap apa yang kita lihat ni, semua ni mendirikan Allah khaliquna, Allah khaliqu kulli syai', Allah yang cipta aku, Allah yang cipta setiap makhluk ni. Tuntutan tauhid dia sempurnakan, tuntutan fiqh dia sempurnakan, bahasa mudah kita gitulah. Dan kehendak-kehendak tasawuf tak pernah rasa bangga diri, kehairan ke diri, nak menunjuk dan menonjol diri, bahkan rasa kita ni hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tiada apa yang ada pada kita melainkan limpah kurnia Allah, dan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk kasih sayang dengan makhluk Allah. Macam mana kasih sayang makhluk Allah? Nak bagi semua manusia, khasnya pada diri kita, kita boleh taat ke Allah. Macam mana rahmat tu kita dah dapat, supaya rahmat tu juga diperolehi pada orang lain. Sekali lalu itulah antara sebahagian pada ulama kita hurai kata tak zalim. Sama ada dia tak zalim pada diri dia ataupun tak zalim pada seorang pun yang lain pada diri dia. Apa kelebihan dia macam ni? Sentiasa nak dalam keadaan taat, diampun baginya kesalahan yang dia lakukan. Kalau ada andai kata hari itu dia buat dosa lah, dengan sebab asal dia, qasad dia, niat dia yang sangat murni, tak ada nak buat zalim, tak ada terlintas langsung nak buat perkara yang menyalahi perintah Allah Ta'ala, dengan sebab ada qasadnya tu, Allah Ta'ala ampunkan. Andai kata dia buat dosa pun Allah Ta'ala ampun. Jadi ada kelebihan situlah. Hadis-hadis fadilat macam ni, ambil umum makna hadis tu lah. Apa dia? Jangan ada langsung niat untuk buat zalim, jahat. Cuma zalim jahat tu apa? Kena lihat definisi mengikut kaedah syarak. Saya sebutnya tu panjang, kalau sebut syarah panjang-panjang satu-satu tu. Baik. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kana salahu ka ajri hajjatin mabrura. Siapa pula dia masuk pagi, maksudnya pagi-pagi lagi dia berniat dah nak nolong orang yang dizalimi. Siapa orang dizalimi dia akan tolong. Memang aktiviti dia tu. Nak nusratul mazlum. Apa akan jadi? Niat nak menolong orang dizalimi dan melunaskan hajat seseorang Islam. Kalau ada orang susah, kita bantu. Ada orang tak reti, kita ajar. Ada orang tak ada idea, kita bagi pendapat. Ada saja orang perlu khidmat, kita tolong. Contohlah, siapa yang hidup dia bangun pagi-pagi pun macam ni dah maksud hidup dia, adalah baginya seumpama ganjaran haji mabrur. Jadi orang yang bangun je, celek mata je, tak ada maksud hidup dia melainkan untuk taat ke Allah Ta'ala. Orang ni memang sentiasa dalam keadaan dapat ganjaran pahala pada Allah Ta'ala dan keadaan Allah Ta'ala redha pada dia. Cuma saya duduk ngaji tu tegur sebut bab macam ni, kena muhasabah tanah sikit. Hang taat pasal apa? Tu kena saya mari. Apa maksud taat tu? Maksud taat tu maksudnya apa yang mendorongkan kamu taat? Yang imbi'as tu bahasa Arabnya lah, yang membangkitkan rasa semangat untuk buat taat tu apa? Siapa? Kalau yang mendorongkan kita untuk buat taat tu, kalau ada ghairullah, maksudnya taat kita tu batil. Taat yang betul adalah kita buat taat pasal apa? Pasal Allah perintahkan aku untuk buat taat. Pasal apa kita buat taat? Pasal Nabi mencontohkan kita untuk buat taat. Dan Nabi pun buat taat tiada lain melainkan kerana dia taat pada Allah Ta'ala. Nak menzahirkan fakir dan hajat pada Allah Ta'ala, dan macam mana rahmat Allah Ta'ala beri kat kita, macam tu nak Allah Ta'ala berikan rahmat pada orang lain daripada kita yang masih belum dapat limpah kurnia dan rahmat itu. Jadi pastikan perkara yang membangkitkan kita untuk buat taat tu apa dia? Kalau buat taat atas maksud dunia, memang masalah. Hatta kata ulama kita, kalau buat taat pun atas maksud syurga, yang tu pun masih belum peringkat ikhlas yang paling tinggi sekali. Pasal apa? Pasal masih nak makan coklat, gula-gula, perlu kena umpan. Apa dia? Nak syurga. Tak. Macam mana pun satu sudut bagus dah.
pasal nakkan apa yang Allah Ta'ala gemarkan untuk kita kan. Macam mana Rasulullah pun, antara dia bagi gula-gula ni, dapat pahala, ganjaran, taklah istilahnya bertentangan dengan kawaid syarak hakiki, taklah. Tapi istilahnya masih low standard. Pasal maksud buat bukan kerana Allah, bukan maksud capai redha Allah, tapi maksud kerana nak dapat makhluk Allah, syurga. Atas huraian ulama masih rendah lagi kita ni matlamat tu. Matlamat kita buat pasal apa? Illallah, illallah, bahasa mudahnya kan. Illallah, pasal apa? Allah suruh. Pasal apa? Ikut perintah Allah. Pasal apa? Ikut Rasulullah. Tak ada apa kerja lain kita nisbah ke Allah, ikut perintah Allah, ke Rasulullah, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kitanya maksud tu. Itulah istilahnya lelaki sejati. Gentleman betul. Pasal apa? Tak ada maksud dia untuk buat taat melainkan Allah. Pasal nak junjung perintah Allah, atau maksud nak dapat ridha Allah, atau maksud nak menzahirkan rasa hajat dan menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Inilah matlamat buat ibadat ataupun maksud, qasad, niat, misi-visi yang paling tinggi sekali kita capai hidup atas muka bumi ini. Pasal hidup atas muka bumi ini, kalau atas maksud makhluk je, masih atas istilah ulama, belum sempurna, belum tercapai matlamat yang sepatutnya kita nak cari dan kejar. Hatta kalau nak cari syurga sekalipun, istilahnya belum capai matlamat hakiki. Itu istilah. Kalau nisbah gentleman, belum gentleman, masih gentlewoman. Bopi bahasa gitu. Tak biasa saya dengar orang putih sebut kan. Istilah tak gentleman ni apa? Belum lelaki sejati. Masih pondan. Pasal tak matlamat ke Allah. Pasal apa? Nak pahala, nak murah rezeki. Tak. Buat apa? La ilaha illallah. Aku hamba Allah. Tak wajar aku tak taat dia. Tak wajar aku tak ingat dia. Tak sepatutnya aku lupakan dia. Tak sepatutnya aku tak sembahyang duha. Tak sepatutnya aku tak sembahyang witir. Tak sepatutnya aku tak sembahyang qabliyah ba'diyah. Untuk kita punya keadaan sepatutnya kena upgrade sampai macam tu. Nisbah ilmu nak kena cari. Nisbah kefahaman perlu dicari gali. Dengar elok-elok macam mana? Banyakkan zikir untuk mantapkan hati. Lepas tu istighfarlah di atas kecuaian diri. Memang itu kita punya kerja hari-hari. La ilaha astagfirullah. Aku ni mampu dah ya Allah. Wajib atas kita sedar diri kita dan keluarkan daripada kelalaian ni. Kalau tidak, istilahnya kita duk lalai. Lalai. Kita masih istilahnya dibuai mimpi, dibuai dunia. Hatta yang tu masih nama dia. Kalau atas lain daripada matlamat kan, nak zahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala, tunaikan perintah Allah Ta'ala, tak dapat tidak pasal yang ni aku mesti berbakti pada Allah Ta'ala. Allah yang banyak aku makan jasa, makan budi dia. Ini je aku boleh buat pun. Aku buat pun serba lekeh apa yang aku buat. Yang aku harapkan redha dia. Dia merestui apa yang diberi kat aku. Mudah-mudahan kita punya presentation, kita punya persembahan ini Allah Ta'ala terima dan dia tak ambil cas salah di atas kecuaian aku menilai yang dia adalah memberi pada aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita dapat macam tu. Pasal dapat tu benda besar. Itulah antara matlamat kita mengaji, matlamat kita ada kat sini. Jadi itu antaranya manfaat bagi muslimin ni apa? Tolong orang susah. Tolong orang dizalimi. Antaranya tolong orang yang dalam keadaan murka Allah Ta'ala supaya dapat rahmat Allah Ta'ala. Itu yang kitab kita dimula dengan hadis musalsal bil awaliyah tu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Siap. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min
yattaridu anhu jaw'an aw yakshifu anhu kurbatan aw yaqdi lahu dainan. Terjemahnya, sabdaan Nabi alaihi salatu wassalam, kata dia, yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hamba-Nya, ni orang yang paling Allah Ta'ala kasih, hamba yang paling Allah Ta'ala kasih, kata dia adalah anfa'un nasi linnas, orang yang paling manfaat bagi manusia di kalangan manusia, orang yang paling bermanfaat kepada orang ramai. Jadi manfaat besar kita mesti manfaat agama. Dia inilah ajar kita faham kenal Allah Ta'ala, dialah ajar kita tauhid ke Allah, dialah ajar kita baca Quran, dialah panggil ajar kita main masjid, dialah ajar kita kenal Allah Rasul, dialah ajar kita berakhlak mulia, dialah ajar kita menyelamatkan akhirat, dialah ajar kita tinggalkan maksiat, dialah ajar kita tinggalkan judi, arak, zina, dialah ajar kita tinggalkan hiburan, lalai-lalai. Inilah orang yang paling manfaat. Jadi istilah anfa'un nas ni mesti mengikut kacamata syarak. Satu sudut lain juga, anfa'uhum linnas apa? Bagi kita belanja, makan, minum. Tapi jaga bab tu, orang kafir pun bagi, Dajjal pun bagi esok. Kalau takat bagi makan minum. Dajjal ni antara fitnah Dajjal apa dia? Dia datang dalam waktu kita susah, apa dia bagi? Apa nak makan, minum, selimut, bahan api, bahan bakar, ubatan. Dia akan bekalkan untuk kita dalam keadaan manusia dalam serba kesusahan. Satu, kita dobit anfa'un nas. Makan minum bukan kata tak boleh tolong, tapi yang tu bukan besar penolong yang diberi. Pasal zaman lah ni khasnya ada orang menolong manusia dengan memberikan makan minum. Dengan makan minum tu dia umpan untuk memberikan undi, ataupun ikut ajaran yang diberi. Kristian yang masuk dakwah orang asli, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia bagi beras, dia bagi duit, dia bagi lauk. Jadi manfaat tak untuk manusia? Manfaat, tapi jaga manfaat kita paling besar bukan dalam matlamat makan minum keduniaan, bukan. Walaupun nisbah nak ambil itu boleh, satu sudut ada juga manfaat, tapi bukan manfaat paling besar dalam kehidupan. Manfaat paling besar adalah orang boleh tunjuk kita jalan ke orang salah. Itu manfaat paling besar. Satu, nisbah nak makan minum. Tengok Nabi-Nabi Rasul datang kat kita, dia bukan datang kat kita bawa makanan. Dia datang kita bawa kenal Tuhan. Dia datang kat kita kenal macam mana nak dapat redha Allah Ta'ala. Dia datang kat kita bawa kita untuk macam mana tauhid dengan Allah Ta'ala. Itu Nabi Rasul. Semua Nabi Rasul macam tu. Nabi Rasul datang bukan bawa boras, bukan bawa minyak masak, bukan bawa gula. Tak. Bahkan orang tak ada gula, tak ada minyak masak, tak ada makanan pun boleh bahagia bila Nabi Rasul datang, sekalipun tak ada makanan masuk dalam perut. Jadi anfa'uhum linnas ni mesti ikut kacamata agama. Apa dia? Orang yang bawa kita jalan agama, bawa kita kenal Allah Ta'ala. Bukan nanti orang bagi makan minum. Tapi bukanlah maksudnya tak payahlah tolong dengan makan minum. Saya tak kata gitu. Lafaz hadis pun umum tu memang umum sangat. Tapi atas spesifikasi yang disebut anfa'uhum linnas ni, tang mana ni, pandang sudut mana? Siapa yang lebih besar tunjuk jalan kita ke jalan Allah Rasul, ke jalan agama, itulah anfa'un nas. Kemudian, dan paling afdal daripada amalan. Amalan ni kalau nisbah amal apa yang paling bagus sekali adalah idkhalus surur alal qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman. Orang beriman, apa yang kita buat ni menggembirakan hati sanubari dia. Dalam tu masuk tu. Orang beriman selalu suka apa? Makan minum. Orang beriman suka apa? Bila apa yang dia dapat tu menambahkan iman dia. Orang beriman ni dia akan suka apa? Dia suka ada orang bagi penjelasan dia tentang akidah.
Orang beriman ni dia akan suka mengenalkan dia dengan Allah. Orang beriman ni dia akan suka kepada majlis yang kasihkan dia kepada Rasulullah. Orang beriman ni dia suka supaya dia boleh ingat akhirat. Kita jadi orang yang menggembirakan hati orang beriman. Betul? Menggembirakan hati orang kafir, menggembirakan hati orang munafik, menggembirakan umum hati manusia. Bagi makan minum tu waktu macam-macam orang buat. Tapi dobit besar ni, antara amal yang paling afdal adalah mukmin dia suka apa? Kita boleh bagi hak tu. Orang nak mengaji, bagi tempat mengaji. Saya pesan arwah Pak Telu, dia pesan tu. Orang nak main mengaji, jangan bubuh yuran mahal-mahal. Bahkan bagi free yang masuk mengaji. Tambah pula memang duit tak ada. Kalau tak ada duit, minta yuran kata, pendaftaran je 500. Macam mana? Elok-elok nak masuk pondok macam mana? Muguh 3 patah kali. Tak ada duit. Daftar pun 500 dah. Belum 5,000, belum 5,000, baru 500. Yuran sebulan berapa? 200,500. Macam mana? Bakat patah kali kan? Saya 100 pun payah nak bagi kan? Bagi orang mudah nak main mengaji. Idkhal surur ala qalbil mu'min. Orang main nak mengaji, bagi tempat mengaji. Orang main nak boleh tumpang dengar pengajian, bagi dia tumpang dengar tempat pengajian. Tambah bukan nak tumpang, memang dia nak mengaji, nak jadi orang yang memang mukmin, yang manfaat pada mukmin lain esok, yang memang dia nak jadi istilahnya pewaris Nabi Rasul, macam tu kalau bahasa dia kan. Nak jadi betul-betul orang yang anfa'uhum linnas ni. Nak jadi orang yang betul-betul mukmin, lepas tu dia boleh menyebabkan orang lain jadi mukmin pula dengan sebab dia. Okey, masuk. Satu, usahakanlah diri kita duduk tempat tu. Orang tak kerti kita ajar. Orang tak faham kita cerita. Orang sesat tunjuk jalan. Tak betul perangai kita luahkan. Sama juga dalam keadaan tu apa dia? Orang lapar kita bagi makan. Tak ada tempat tinggal kita bagi tempat duduk. Orang tak ada pakaian kita bagi pakaian kat dia. Yang tu pun termasuk dalam idkhalus surur juga. Tapi yang tu paling besar sekali idkhal surur ala qalbil mu'min. Orang mukmin kadang-kadang tak pergi makan minum dia bukan gaduh. Pergi tempat orang tak jamu makan tak apa. Bahkan dia bawa makanan jamu orang. Dia main tempat kita bukan dia minta dijamu, tapi dia bawa makanan kat kita. Yang dia nak apa? Dia nak kami nak mengaji. Kami nak tumpang majlis ilmu. Kami nak hantar anak main mengaji. Bukan dia minta supaya dia disambut, bahkan dia menyambut kalau kedatangan dia ni boleh beri sesuatu yang menggembirakan hati dia. Orang mukmin. Allah. Kata orang ada iman betul-betul ni, kalau kita nak pergi tempat satu lah, katalah ada pengajian, macam mana? Habis duit belanja kita ambil pakai buat apa? Nak pergi tempat tu. Pasal apa? Pasal kita nak apa yang dia nak cerita tu. Kita bukan nak pergi sana menagih lapar, buat kebulok, nak minta makan daripada orang. Kita nak apa? Membulurkan diri untuk dengar perkataan, nasihat, tunjuk ajar, apa lagi irsyad, teguran. Macam mana boleh bawa kita ke Tuhan, boleh bawa kita banyak nak kasih pada Nabi SAW. Ni kita punya matlamat hidup. Itu dobit dia idkhal surur ala qalbil mu'min. Baik. Jadi asalnya hak tu. Macam mana pun dia kata wa yattaridu anhu. Cuma bahasa dia sebut ni dengan dia menolak kelaparan darinya. Asal bahasa masukkan kegembiraan ala qalbil mu'min. Wa yattaridu ni asal bahasa Arab maksudnya terkias, maksudnya boleh dibuat bandingan di atas menggembirakan hati orang mukmin. Maksud orang mukmin dia seronok dia apa? Seronok dia boleh mengaji, boleh kenal Allah, boleh kenal Rasul, boleh dapat taat. Tak makan minum, orang tak jamu air, tak apa. Tapi dahlah datang, boleh kenal Allah, boleh kenal Rasul, dijamu makan. Macam lagi seronok tak?
Dalam mengaji, macam mana? Bagi makan pula. Dalam mengaji, bagi pakaian pula. Dalam mengaji, bagi tariah tasbih pula. Dalam mengaji, bagi apa? Bagi minyak wangi lagi. Dalam mengaji, bagi bini lagi. Contohlah macam mana? Contohlah. Macam mana? Tapi besar dia apa? Aku bukan nak bini. Aku bukan nak makan minum. Aku bukan nak harta benda. Aku bukan nak hadiah. Aku nak apa? Aku nak Allah dan Rasul. Tapi di atas nak Allah dan Rasul tu, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, bagi makan minum. Masya-Allah. Bestnya. Kita bayar nak kalau kita duduk tempat tu macam mana? Best tak? Serupa tak? Pergi tempat tu macam mana? Kita biasa je pergi. Memang nak mengaji, dia tengok macam mana? Dia bagi tempat istimewa, makan minum istimewa, pakaian istimewa, bagi tasbih lagi, bagi kitab peri lagi macam mana? Best. Saya ngaji memang Tok Guru, arwah-arwah Tok Guru saya. Dia bila mengaji dia kata, siapa boleh sedia ni, sedia. Tentu kalau arwah Fatih dulu, dia hujung umur dia, pondok Gelah Hulu tu lah tempat saya duduk. Lepas tu orang mari sini ni kan, dah orang bagi amanah mari sini. Apa saya nak sebut? Akhir umur dia, makan tengah hari, makan malam bagi. Orang bagi beras banyak. Tak gaduh masak nasi kata dia kat pondok. Ambil nasi. Hari-hari ada tukang masak, ada orang khidmat masak. Sampai lah ni jadi macam mana kat pondok? Sampai jadi kenduri lah. Hari-hari kenduri. Hari-hari kenduri kat pondok. Ada je orang bagi duit. Hasil daripada apa dia punya sistem dia buat dulu. Tapi jaga agak dalam duk kenduri tu dia beringat agak. Tapi kalau dah makan banyak sangat pun buta perut dah. Jaga agak. Kena beringat agak tu. Pasal bila dah makan banyak dia lain. Bukanlah tak pergi makan langsung, tapi bila dah pergi makan jangan sampai bermatlamat dan makan. Jangan. Dia, kita ni nak terpaling daripada jalan sebenar ni, dia bukan banyak ni. Sikit habis. Kena hilang. Kalau naik kereta api tu, nak balik kereta api dia bukan nanti pergi ikut jalan raya kan. Tergelincir sikit landasan tu. Dia dua lain jalan raya, jalan kereta api ni kan. Kona tu lari sikit daripada kepala sampai ekor tu balik. Tu nak duduk atas on track betul-betul. Jaga sikit lah. Yang ni yang kena peringatan ni. Tu kita baca Nasaih ni, mudah-mudahan situ ada nasihat macam-macam lah. Yang tu yang dia kata terkiaskan, termasuk dalam erti kata menggembirakan itu orang beriman tu, antaranya apa? Jau'an. Apa dia? Wa yattaridu anhu jau'an. Dia menolak, dia hilangkan kalau ada lapar dia pergi makan. Wa yakshifu anhu kurbatan, dan dia menyingkapkan bala macam mana? Kalau ada kesusahan, misalnya orang nak saman dia boleh lepaskan saman. Orang ni nak buat jahat ke dia, kezaliman. Orang ni bagi nak buat sihir, dia boleh buang sihir. Contohlah kan. Orang ni sakit demam, dia boleh pergi ubat bagi hilangkan sakit demam. Apa kesusahan yang ada dia boleh selesaikan. Orang ni duk gaduh kelahi, dia boleh perdamaikan. Macam huraian tu, bala tu. Ataupun kata dia menunaikan hutangnya. Hutang banyak bertimbun-timbun macam mana? Boleh diselesaikan. Itu antara sebahagian istilah idkhal surur ala qalbil mu'min. Tapi jangan pula saja perangai membanyakkan hutang. Tu bukan perangai kita. Orang mukmin bukan itu. Saja perangai suka-suka berhutang. Rumah hutang, kereta hutang, ini hutang, kahwin berhutang. Wow. Orang mukmin ni macam mana? Dia tak akan belanja lebih daripada apa yang ada pada dia. Itu orang mukmin. Dia tak akan belanja lebih daripada apa yang ada. Dia boleh pandai mengukur baju di badan sendiri. Maksudnya apa? Dia pandai ukur kemampuan dia. Zaman sekarang ni, saya duduk ngaji, duduk tegur. Dia duduk sepak kita, duduk masa duduk ngaji tu, kita apa? Zaman lah ni banyak sangat orang berhutang. Berhutang ni apa maksud? Apa maksud? Boleh faham saya tanya apa? Berhutang ni apa maksud? Orang dah belanja lebih daripada keupayaan. Dengar elok ayat tu. Berhutang ni maksudnya kita telah berbelanja lebih daripada keupayaan yang ada pada kita.
Satu, susah hidup bila berhutang. Nak bergerak pun susah. Pasal apa? Nak pergi mengaji pun susah. Alah, nak mengaji susah pasal apa? Hutang banyak nak kena bayar ni. Tinggal kerja tak boleh. Nak tinggal pejabat tak boleh. Nak berhenti kerja tak boleh. Nak kerja pula, nak kerja, cek kerja apa pula. Ni hutang banyak. Hutang kereta, hutang rumah, hutang ni, hutang ni, hutang ni, hutang ni. Satu orang berhutang maksudnya orang telah berbelanja lebih daripada keupayaan. Ingat elok. Satu dia tak boleh pergi mana. Memanglah hutang. Hutang kereta, hutang rumah, hutang apa lagi? Selalu satu lah hutang selalu kan. Beli tanah pun hutang, loan juga. Macam mana? Kedai terpaksa buka hari-hari. Itu kalau kedai lah, kalau kedai kita. Kalau kita kerja, terpaksa pergi ikut pejabat on time. Tak kena potong gaji. Tambah nak berhenti, lagi susah. Satu bagus ni apa? Kerja sendiri. Satu kita disuruh berdikari sama macam tu. Tawakal pun besar. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Bohpi pasal itu. Rajin, ada duit. Tak ada rajin, tak ada duit. Macam ada disiplin yang kena belajar tu. Tapi banyak kita ni tak ada. Kalau mewarisi kehidupan dengan apa yang tengok di keliling, orang semua pakat berhutang. Sampai kalau kita tak berhutang ni, bank mau pelik. Kita nak bagi loan ni kan, kadang-kadang kita tengok akaun kita. Saya nak sebut tu pasal kat saya, negeri pun bank pelik kan. Dia bagi tawaran macam-macam kat kita. Akaun kita biasa kan. Tapi sekali dia kata, ni pinjaman peribadi hingga sampai pada 500,000. Kita punya income masuk kadang-kadang dulu tambah guru takmil lah, apalah ada masuk lah sikit kan. Sampai boleh 500,000 boleh pinjaman peribadi. Bank hantar, bank sila hantar. Buat apa tu? Nak galakkan kita berhutang. Tu berhutang. Bila dah hutang pula macam mana? Nak bagi jamin hutang tu dibayar, main insurans pula seko lagi. Bayar insurans pula setiap bulan. Murah je encik. Hanya sebanyak sehari senilai 95 sen saja. Tuan telah mendapat kebajikan sekian. Kalau mau mapuh tak ada kisahlah. Bahasa kasar dah gitu Hutang semua kami akan biaya, tanggung macam ni. Kalau masuk hospital, kami ada Medicare macam ni. Kalau kereta rosak, telefon dia call kat kami bagi macam ni. Tapi kena ambil insurans kami. Boleh ke insurans macam tu? Baik. Itu nama dia judi. Panjang tu bahas bekal. Bukan nak bagi senang orang, tu nak mapuh orang. Hak tu istilah menjamin dengan ayat liok untuk menarik wang yang ada dalam poket orang. Minta duit kat orang senang. Tapi bila jadi minta duit, mapuh, jenuh. Nak bukti hak ni gambar, hak ni sahih tak sahih. Jenuh nak dapat. Bohong banyak. Saya kereta ni tak biasa gila aksiden. Ada kereta lain aksiden, jenuh nak minta. Hak tu kereta sendiri tak ada hutang. Tapi kita insurans third party Third party claim insurans. Ni. Tuan tak tahu lah. Saya biasa kenal satu saya sebut tu. Kita third party lah. Ambil insurans pun sambil terpaksa ambil insurans pasal nak bayar. Tak. Tak payah sudah dengar saya cerita apa. Sambil tu kalau aku tak ambil insurans, aku tak ambil rotek Kalau tak boleh kena saman lagi satu hal pula. Bila kena aksiden, memang salah dia, bukan salah kita. Dia first party, towing, berebut-rebut tu, hak kita. Tengok, ni third party dia buat macam ni. Padahal kawan tu salah tu. Kawan tu salah. Kita third party, kita ni dia tak bela, dia bela hak langgar tu. Kurang ajar, celaka betul. Ni, celaka insurans. Saya sebut. Tak ada bahasa saya nak sebut, celaka, boleh doa je lah. Memang celaka. Memang judi tu, judi gila punya judi. Bayar duit mahal judi. Tu dia layan. Bayar duit sikit-sikit tak main Padahal kita sendiri, yang tu kita hutang. Pasal apa tu? Kita hutang tu claim lagi masuk kat dia. Masuk kat kita. Siapa yang kedai yang jual kita tu? Dia dapat duit tu. Claim masuk kat dia. Kat first party punya orang towing apa semua tak kena bayar sekupang pun. Kita yang kereta sendiri ni masuk-masuk ni kena bayar 500 letak ni.
Saya claim pun bukan masuk dalam akaun kita, masuk dalam akaun dia. Kita beri RM500 dia bagi balik. Kurang ajar betul. Bukan kata kurang ajar. Saya pernah kenal satu, saya sebut lah. Tipu lah. Konon insurans ni dapat kelepasan macam ni. Bohong. Benar saya sebut, bohong. Asal nak sebut tak mana boleh ke situ tu. Nak sebut kata kita kalau banyak berhutang maksudnya kita telah berbelanja lebih daripada keupayaan kita. Itu nak sedekah pun payah. Nak sedekah pun payah. Allah. Tengoklah. Saya sebut tu kalau siapa pedih mendidih jubak ke apa punya pasal hang. Hasil mak lah, betul tak betul saya cakap tu. Kan? Tengoklah hukum syarak. Tapi nilai dengan kayu hukum syarak. Jangan nafsu memang tak suka, mengadang kena tu. Kan? Baik. Pasal orang yang ahabul ibad ni, orang susah kita boleh tolong selesaikan hutang dia. Bukan kita makin banyak hutang-hutang. Dah senang berhutang lagi. Kemudian wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wad-darru lil muslimin. Na'udzubillah. Dua perkara tidak ada satu yang lebih keji, yang lebih najis kata dia, akhbasu ai anjasu, yang lebih najis, maksud lebih najis, lebih kotor, jijik sangat, cemar sangat, kotor sungguhlah. Apa dia? Dua perkara ni kotor sangat. Pertama, syirik terhadap Allah. Syirik ni pelajaran besar awak akidah tu, kena mengaji. Apa syirik ni? Syirik ni mengharapkan sesuatu selain pada Allah Ta'ala. Tu ta'rif syirik kan. Larangan syirik ni Allah Ta'ala kata apa? La tattakhidhu ilahain isnain. Jangan ambil ilah ni dua. Apa maksud ilah ni dua? Tempat kita berasa berhajat tu dua. Salah. Syirik lah. Satu syirik ni bukan nanti sembah tokong. Syirik ni bukan nanti apa? Mandi safar. Bukan nanti tu. Sikit saya sebut mandi safar tu. Sebut itu padat dah kot kan. Syirik ni bukan nanti pergi hantar pulut buah pokok. Syirik ni bukan nanti apa seumpama tu. Macam-macam syirik lah ada kan. Syirik ni macam mana? Hang makan nasi pun boleh jadi syirik. Itu ngaji akidah ni betul. Bila makan nasi boleh jadi syirik? Dah belajar belum? Kalau kita belajar la ilaha illallah, kitab pun nak khatam lah, la mustaghna an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Makhluk boleh tunai hajat makhluk? Tak boleh. Makhluk mesti letak tempat makhluk. Untuk kita makan nasi, macam mana akidah yang sepatutnya ada kita? Allah yang kenyang aku. Nasi laluan aja, dia laluannya. Itu yang makan pun dengan adab. Macam mana Rasulullah ajar kita? Makan dengan tengok makhluk tetap makhluk. Kau nasi, nasi. Allah perintah aku suruh makan. Satu aku makan kau. Kalau kuih, kuih. Memang aku makan kau sedap. Memang aku makan bernafsu makan kau pasal sedap. Tapi aku makan ni pasal yang ni benda halal untuk aku. Aku boleh makan. Allah Ta'ala perintahkan aku junjung makan ni. Ya Allah, kau jadikanlah makanan ni untuk mengkuatkan tubuh badan aku. Makin aku kuat zikir, makin aku kuat selawat, makin aku sedar Engkau lah ilah tempat aku bergantung. Makan dengan niatnya tu. Makan niatnya tu. Baru nama makan ahli tauhid. Kalau makan dengan makan tu, tambah pula macam iklan syirik yang ada dalam TV. Apa dia? Milo anda jadi sama sehat dan kuat. Lah ni ada iklan lagi macam tu. Tapi memang masyhur lagu tu dia. Semua orang boleh sambung kan? Betul? Orang boleh sambung lagu tu? Betul? Tak bisa dengar lagu tu? Tak bisa dengar lagu tu? Tak bisa tengok TV? Ui, tak ada. Astro tengok? Sedap tak? Sedap kata apa ni? Bisa dengar iklan tu? Tak bisa dengar? Milo anda jadi. Tak bisa dengar? Pula ni iklan lain kot kan? Tak ada iklan Milo lah ni. Tak ada lah. Bisa dengar dalam TV tu? Bisa? Milo anda jadi sihat dan kuat? Ada? Tak ada juga. Zaman saya ni, zaman Tok Nadok dulu lah. Zaman kita dulu memang ada lah. Dulu punya iklan dalam TV, kata-kata dia tu sampai simpan sini. Mi Maggi, cepat dimasak, sedap dimakan. Mi Maggi, cepat dimasak,
sedap dia makan. Tu hari-hari dia ulang dalam TV tu. Mi Maggi, cepat dia masak. Dulu punya iklan tu, maksudnya hang kalau tengok tu, hari-hari ulang tu, sampai itulah akidah hang. Kalau tengok, pinggan berminyak banyaklah. Pening kepala nak basuh. Jangan risau. Kalau berminyak, Ezion kan ada. Dulu Ezion. Saya cerita iklan sikit kan. Cerita iklan sikit. Dulu punya TV kan. Lani punya TV dia macam yang lain. Dengar agak saya nak sebut. Lani punya TV, dia tak main lah iklan-iklan bodoh-bodoh tu. Dia punya akidah lagi besar. Siapa tidak vaksin, maka akan mendapat 20 kali ganda kebarangkalian untuk kena penyakit yang berbahaya, untuk kelebihan, untuk kebolehan untuk mati. 20 kali ganda daripada orang tak kena vaksin. Hari-hari dengar tu. Tu orang tak kena vaksin kalau macam mana? Macam ada suara je duk panggil aku, duk bisik vaksin lah, vaksin lah, vaksin lah, vaksin lah. Apa idaknya hari-hari dengar iblis dia cakap. Hari-hari TV 24 jam dia buka apa? Mana bukan bisikan, memang pujuk rayuan dalam tu. Siapa yang tidak divaksin tidak dibenarkan untuk makan-makan di kedai, untuk merentah ke negeri. Kalau orang akan dibayar kompaun $10,000 gelap. Kita pun kalau pergi sekolah hang akan duduk ni. Cikgu pun akan diasing masuk bilik perasingan. Tak boleh masuk jumpa dengan pelajar, gedebuk kita pun. Vaksin lah. Sekarangnya dia punya cara rosak tu, Milo apa orang je boleh minum Milo, tapi vaksin habis. Kalau boleh nak 100% vaksin. Sikit saya sebut dalam bentuk tu. Satu Milo lah ni tak relevan lah nak sebut kot kan. Lah ni akidah dia apa? Ada vaksin, selamat. Tak ada vaksin, selamat. Ada vaksin, ada kad, selamat. Boleh. Full vaccinated dah. Kau dah vaccinated bagus. Tengok orang tak vaksin, ni tak boleh, bahaya, pembawa penyakit. Akidah orang dah salah. Akidah orang salah. Ada pula orang tak vaksin bawa penyakit. Orang vaksin lah bawa penyakit. Pasal memang cocok virus dalam badan. Ada mRNA tu. Tapi tak boleh saya merepek panjang saya cerita. Pasal saya sebut dengan relevan lah ni. Kalau dulu cerita kitab itulah Milo, cerita Maggi kan. Cerita Panadol, cerita tu lah ni tak ada apa lagi selain pada vaksin. Apa dia? Tak ada internet, jeng, tak erti nak buat apa. Tak boleh, macam akidah besar tu, internet tu, setan tu. Setan tu. Tak ada tu, nak serah telefon pun payah, tak serah-serah lagi. Pasal apa tu? Hak tu tak ada, macam tak ada hubungan dengan dunia. Macam dah mati padahal hak tu bawa mati. Hak tu bawa mati hati tu. Jadi saya nak syarah apa ni? Syirik billah. Jadi syirik bukan nanti mandi safar. Syirik, hang makan nasi, syirik. Hang duk kejar setiap hari, duk kejar punch card, syirik. Boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Bila jadi syirik? Kalau aku tak betul ni, tak cukup gaji aku nak makan macam mana? Nak bayar hutang aku lah. Syirik lah. Lagi peralus mengaji, lagi kita akan faham syirik ni apa. Pasal syirik ni hati. Takat mandi safar, tak ada masalah apa. Tambah nak mandi apa? Memang duk mandi. Dah mandi pun bukan pasal safar. Tak kita ada masalah. Yang vaksin duk cocok ni tak ada siapa pun kata syirik. Betul ke? Vaksin jauh daripada penyakit. Padahal orang keluar vaksin pun kata belum tentu vaksin boleh hindarkan penyakit. Tak ada. Dia masih dalam percubaan. Bahkan telah terbukti bahawasanya memang vaksin tak mencegah apa-apa pun. Bahkan dia sebenarnya lagi mengundang untuk dapat bermacam-macam penyakit. Bahkan setiap dos yang diberi, dia akan menambahkan macam-macam penyakit dan racun. Sekalipun yang apa tu? Yang tak ada bahan, yang tak ada virus tu dia panggil apa? Lupa nama. Apa ingat? Yang tak ada virus tu, dia ada heavy metal masih ada, merkuri ada ni. So. Tak ingat sebut. Tak apa peduli pun nak sebut benda-benda tu kan.
Sekalipun tak ada virus masuk, cocok dalam badan tu maksudnya ada sesuatu lah dia bagi. Lagi cocok, lagi banyak cocok, lagi kebarangkalian mapuh tu lagi cepat. Satu dia boleh kata, 20 tahun lagi berapa ribu orang akan kena kanser. 20 tahun lagi berapa orang kena stroke. Pasal apa dia boleh sebut macam tu? Padahal urusan mati ni bukan urusan manusia lah. Urusan Tuhan lah. Malaikat maut pun dia pun tak tahu siapa dia nak mati. Atau Allah perintah baru dia tahu siapa yang kena cabut nyawa. Ni dia boleh beritahu 20 tahun lagi kanser berapa orang. Oh, pasal apa? Pasal dia tahu lah pasal berapa orang lah dia cocok. Sabar nak mapuh tu dah dia bagi. Tahu. Satu dia boleh bagi ramalan. Penyakit macam ni, kena kanser. Awak ada 2 bulan je nak hidup. Lepas ni pergi kata dia. Apa? Tuhan ke? Dia Tuhan ke? Dia boleh tentukan orang 2 bulan tak bulan. Kenapa dia boleh cakap macam tu? Pasal cara berubat macam tu, cocok macam ni, buat macam ni, kemo macam ni, contohlah. Memang 2 bulan mapuh lah. Kalau dengan kaedah fitrah ni macam ni, boleh hidup lagi. Dan hidup pun kita tak tahu, mati pun kita tak tahu. Satu urusan Allah Ta'ala. Ni dia boleh jamin. Terang macam ni, hidup 2 bulan mampuh. Dia dah jadi Tuhan tau. Lebih daripada syirik lagi lah. Dah jadi Firaun dah. Pasal apa? Sampai ni aku yang menentukan kamu. 2 bulan lagi boleh hidup. Lepas tu dah lah. Seolah-olah dia cakap macam tu. Lebih daripada Tuhan lagi. Ramalan ni dia penyakit ni dia lagi advance daripada dulu orang faham syirik. Tak tahu. Bahkan dia bukan saja dekat syirik, dah lebih daripada Tuhan lagi. Allah. Jadi benda yang paling keji sangat syirik terhadap Allah. Lagi apa? Dan mudarat kata orang Islam. Setiap orang Islam dia nak bagi mudarat. Orang minum arak tak ada apa-apa pun. Orang tak sembahyang tak ada apa-apa pun. Tapi kalau lagi sembahyang, sembahyang apa-apa tangkap. Semua mudarat untuk orang Islam nak tengok lah ni. Mudarat ya masjid, mudarat ya orang mengaji pondok, mudarat ya tahfiz. Semua mudarat. Kedai makan apa, naik atas kapal terbang tak ada apa-apa pun. Tak jadi mudarat apa-apa. Baik, dia mudarat pada orang Islam ni tak mana? Fi abdanihim au amwalihim. Pada batang tubuh mereka ataupun nak beri mudarat atas harta mereka. Kami akan rampas harta mereka. Ni apa? Pada batang tubuh macam mana? Kita akan itulah. Macam-macam hal Allah. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khislataini. Pertama, at-ta'zimullah, at-ta'zimu lillahi ta'ala wa syafaqatu li khalqi. Baik, pasal apa dua perkara ni besar sangat? Kerana kata dia, perintah-perintah Allah ni dia rujukan dia pada dua perkara. Pertama, orang mukmin ni dia punya successful dia tak ni, agung ke Allah Taala. Jadi syirik Allah Taala salah besar. Kejayaan kita ta'zim dengan Allah Taala. Satu. Dan belas kasihan terhadap makhluknya. Kedua, makhluk ada sifat rahmat. Kalau nak sakiti, kita akan buru orang-orang yang lain bunyi tu. Itu nak menyakiti orang Islam. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salata wa atuz zakah. Tu isyarat dua perkara tu. Wa qaulihi ta'ala, ashkurli wali walidayka. Ushkurli. Raja lajak mulut. Ushkurli wali walidayka. Terjemah ayat Quran tu, aqimus solah wa atuz zakat. Dirikan semayang, berikan zakat. Dirikan semayang nak menunjukkan apa? Ta'zim ke Allah Ta'ala. Dirikan zakat nak menunjukkan ada hukukul ibad. Apa dia? Bantulah orang Islam yang susah. Memang wajib zakat. Selain daripada zakat apa? Untuk menghilangkan mereka daripada lapar, hutang piutang, apa yang Islam membebankan cara hidup mereka. Dan firman Allah Ta'ala lagi, apa dia?
Ushkurli wali walidaika, berterima kasihlah kepada aku dan kepada dua ibu bapa kamu. Nak isyarat apa? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Dan makhluk tu antara besar sekali adalah mak ayah kita. Tu dalam tu kalau tengok kenapa disebut tapi nak tunjukkan besar kita dalam agama ni apa dia? Mesti tauhidkan Allah Taala, jangan ada syirik dan jangan ada apa-apa perbuatan untuk memudaratkan orang muslimin, umum muslimin, khasnya mak bapak kita. Khasnya orang mukmin, tutup guru, alim ulama, orang yang ada keturunan dengan ahli bait Nabi SAW. Orang ni semua orang besar yang kita ni kalau ikut memuliakan mereka. Jangan ada kita yang ni mak bapak bermasalah, dengan tok guru bermasalah, dengan ahli bait Nabi bermasalah. Yang kita ni tak apa-apa berjalan pun tak tahu. Nauzubillah. Ruwiya an Uwaisin annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin faqultu ya rahibu ma awalu darajatin yarqaha al-muridu qala raddul mazalimi wa khifatu adh-dhahri min at-taba'ati fa innahu la yas'adu lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tab'atun aw mazlamatun. Terjemah dia. Diriwayatkan daripada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Tabi'in. Dia hidup zaman Rasulullah. Rasulullah masih hidup tapi dia tak dan jumpa Rasulullah. Kerana itulah dia dapat pangkat tabi'in, tak dapat pangkat sahabi. Tapi dia termasuk dalam kibarut tabi'in. Kat kita pun ada budak nama Uwais kan. Masyhur nama Uwais ni, special Uwais ni. Uwais Qarni yang asli itulah. InsyaAllah yang main sini pun Uwais special juga. Main mengaji tu special lah, Uwais. Bukan saja Uwais lah, semua main sini special kan. InsyaAllah. Pasal apa special? Walaupun tak pernah jumpa Rasulullah, dia kenal Rasulullah. Dia tak pernah jumpa Sayyidina Umar, dia kenal Sayyidina Umar. Tak pernah jumpa Sayyidina Ali, dia kenal Sayyidina Ali. Kita duk jumpa Tok Guru hari-hari tak kenal Tok Guru. Sikit lah sebut itu kan. Apa cerita ni? Jadi dia pernah kata macam ni, aku lalu pada sebahagian perkelanaanku. Maksudnya, aku ni, dalam aku duk bermusafir ni, kata dia, pernah satu ketika aku lalu pada satu rahib. Rahib ni orang yang ada pengetahuan dengan kitab Taurat Injil. Rahibin, ahli ibadat. Ahli ibadat di kalangan orang Yahudi Nasrani dipanggil rahib. Pendeta, cerdik, pandai, cendekiawan orang Yahudi Nasrani dipanggil rahib. Jadi dalam dia duduk musafir macam-macam hal tu, ada ketika pernah dia lalu dekat satu orang pendeta Yahudi Nasrani ni. Maka dia kata dekat pendeta tu, wahai rahib, apakah darjat pertama yang seseorang murid naik kepadanya? Kalau nak jadi murid, apa dia darjat pertama yang mesti setiap murid mesti lalu? Pasal rahib ni, dia pun ada pondok dia, madrasah dia. Memang pendeta Yahudi Nasrani, dia pun ada madrasah dia untuk mengkedarkan pelajar-pelajar dia ikut pahaman, ikut kepala otak dia. Memang ada Yahudi ada, Nasrani ada, Hindu pun ada, Buddha pun ada. Sekolah kerajaan pun dia ada tempat mengkedarkan dia. Doktor ada tempat pengkedaran doktor, askar tempat pengkedaran askar. Ni pondok macam mana? Tempat pengkedaran untuk jadi orang Muslim, mukmin, muttaqin. Nak jadi siapa yang dipanggil warasatul anbiya. Nak sebut tak mana ni, sekurang-kurangnya ilmu, fiqh, tasawuf. Apa dia? Ilmu tafsir, nahwu, sarah. Nak ambil mana boleh dapat sekolah kebangsaan? Duk pondok lah. Tempat nak pergi ambil dia. Betul-betul boleh ambil, dapat tak dapat satu Tapi mesti duduk tempat dia yang betul. Jadi pendeta ni dia ada anak murid dia. Jadi kalau anak murid, kalau mula-mula sekali untuk jadi anak murid lah, first stage apa yang mesti kena dapat? Katanya memulangkan kezaliman dan ringan belakang dari perkara-perkara yang mengekorinya. Untuk jadi anak murid pada guru, kalau betul-betul nak ikut ajaran seseorang,
Nak betul-betul jadi anak murid lah, apa syarat dia? Pertama, memulangkan kezaliman. Jangan ada buat zalim dengan orang. Oh, ni orang Yahudi cakap ni. Tambah orang Islam kita lagi ya. Apa dulu pernah mencuri, pernah bunuh orang? Oh. Pernah apa? Pernah ambil harta orang, pernah buat jahat apa dulu? Pergi minta maaf dengan dia. Mari sini. Ngaji. Ada mak bapak apa? Yang ni pun saya nasihat untuk guru sebut apa? Siapa yang mak bapak apa yang ada masalah dengan dia? Pergi jumpa mak bapak, cerita dia elok-elok. Bagi dapat restu mak bapak untuk datang mengaji. InsyaAllah mai sini berkat. Jadi mengaji. Kalau mai sini mak bapak tak puas hati, dia tak setuju, masalah. Pasal tak dapat doa mak bapak. Kadang mak bapak memang ada yang sibil satu hal kan. Tapi macam mana? Tunjukkan kat dia, ceritakan dia elok-elok, slow talk dengan dia. Bagi tahu kat dia yang tempat kita pergi ni bukan sebarang tempat. Bagi pandai berbicara macam mana nak lembutkan, lunakkan hati sanubari dia untuk kita boleh main mengaji. Tambah pula kita pergi mengaji, kita tak minta belanja pada dia. Tawakal kita pada Allah Taala tinggi. Dia pun pelik, nak mengaji duit tak ada buat macam mana? Kita kata, insya-Allah mak. Mak tak usah risau. Mak tak usah bagi saya duit apa pun. InsyaAllah saya takkan susahkan mak. Mak lepas yang saya pergi mengaji. Cari jalan untuk bagi mak suka. Tambah mak memang nak bagi kita mengaji, kita tak mau mengaji. Tu memang pelak. Tu. Kalau mak bapak tak suka, bagi dia merestui kita datang. Cari jalan lah apa dia. Pasal bila dia tak suka tu masalah. Panjang tu nak sebut tu. Sekali lalu saya sebut itu. Apa kefiat dia satu jadi pulangkan kezaliman satu, dan ringan belakang daripada perkara-perkara yang mengekori. Jangan ada benda-benda lain yang boleh mengekori kita, yang duk tarik kita, keluarkan kita daripada tempat pengajian untuk betul-betul jadi murid. Kalau katalah kita berhenti kerja, hutang ada? Hutang rumah ada? Hutang kereta ada? Hutang alung ada? Kalau ada macam mana? Sagi alung mari, sagi angah cari, sagi acu cari, sagi acik cari. Sorang-sorang main. Siapa? Kita tak payah. Banyak yang mengekori kita. Banyak yang mengekori. Lagi ada jenayah tak? Polis pula main. KKM main cari. Kacau. Pihak penjara pun datang. Kacau. Punya baduan. Boleh faham saya buat kenapa saya bunyi gitu. Kacau. Saya tengok pernah buat lari anak dara orang. Kacau. Tu ganggu. Satu nak jadi murid mana boleh ada tu. Jangan ada hutang, jangan ada buat zalim dengan orang. Mana boleh ada tu. Semayang mana hak dulu-dulu hak tak selesai lagi kena bagi qada habis. Puasa-puasa, pidiah-pidiah apa tak bayar. Semua lagi selesai. Hak bodoh-bodoh, hak mangkuk ayun apa dulu. Wajib taubat. Kalau main sini syarat saya pula apa dia? Mesti nak mengaji tu. Lagi apa? Merokok berhenti. Jangan isap rokok. Lepas tu jangan ikut peraturan, ikut kepala otak hang. Ikut kepala otak sini ya. Pasal dah. Main sini, ikut peraturan sini ya. Dan walaupun saya tak ada, hampa kena ikut macam saya ada. Saya memang tak ada di mata, tapi takkan tak ada di hati. Sikitlah bahasa-bahasa itu kan. Takkan tunggu saya ada baru ada. Saya tak ada hilang di mata, macam tak ada di hati. Tu munafik tu. Na'udzubillah. Itu saya belum lagi dengan Allah Ta'ala, belum lagi dengan Rasul, belum lagi. Kalau nilai kod tu lagi banyak benda masalah kita. Tekan dengan mak bapak kita, mak bapak duduk depan kita, okey, baik, warang, pijak semut pun tak mati. Mak bapak tak ada macam mana? Hore, aku raja. Macam tu. Jangan. Setan tu nama dia tu. Nafsu nama dia tu. Itu istilah zalim nama dia. Memang takkan berjaya punya tu. Nampak satu sudut berjaya tapi gagal. Siapa? Dia gagal hubungan batin dia. Batin dia tu gelap. Maksudnya apa? Dia hanya nampak benda zahir, benda batin dia tak nampak. Dia tak rasa yang menyebabkan berkat hidup ni kat mana. Dia tak faham tu perjalanan batin tu. Satu, murid jangan ada halangan-halangan tu. Tambah kita pula nak mengaji hak Islam. Tu murid pendeta Yahudi tu.
Ni murid Islam macam mana? Oh, lagi satu, apa qada apa dulu, selesai. Apa hutang, piutang, selesai. Satu, jangan belajar berhutang. Tambah belajar berhutang dengan benda-benda yang ribawi lah. Hutang 100 ribu, beli rumah. Dalam tempoh 25 tahun, jadi 400 ribu, 300 ribu, 500 ribu, mampu bayar. Baik tu saya beli rumah, baik duduk bawah jambatan. Ya, kasar sikit lah nak sebut tu. Saya ngaji dulu, zaman saya belajar dulu, sebab saya sebelum masuk pergi pondok lagi. Saya duduk KL, saya dibesarkan KL tu. KL tu bukan Kuala Luar tu, bukan kampung luar, kan? KL ni Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Mak saya pun ada Kuala Lumpur lagi, di pantai dalam tu. Apa saya nak sebut? Saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Bila Kuala Lumpur ni, tahun 80-an, agak-agak apa saya nak cerita? Ayah saya kerja kereta api. Kerja pun buruh kasar. Tak adalah pangkat tinggi-tinggi jadi station master ke apa, mana lah. Buruh kasar. Apa saya nak sebut? Duduk quarters kereta api. Sambil-sambil itu, buat rumah dekat Sting Garden. Sting Garden. Faham Sting Garden? Budak-budak ni tak faham. Zaman saya orang faham Sting Garden. Buatlah rumah Sting Garden. Tepi-tepi kereta api dulu, KL ni, sepanjang daripada Pelabuhan Kelang tu, dia ada daripada stesen Kuala Lumpur tu pergi Pelabuhan Kelang, dia ada landasan kereta api tau. Kereta api pergi Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang, ayolah. Sepanjang jalan kereta api tu ada Sting Garden. Sting Garden. Apa faham tak Sting Garden? Stengan lah. Bunyi stengan nampak uduh kan? Sting Garden. Nak cerita apa? Saya ngaji dulu, ustaz-ustaz yang duduk kawasan KL ni, dia kata apa? Tuan-tuan duduk Kuala Lumpur ni, walaupun duduk dekat Sting Garden, jangan risau. Memang kerajaan kata haram, tapi halal. Tapi duduk rumah besar-besar tu, villa atas bukit tu, dia halal ikut kerajaan, tapi haram ikut syariat. Tuan dengar saya cakap apa? Tutup guru dulu cerita betul lah, betul lah saya cakap. Duduk rumah haram, Sting Garden ni rumah haram lah. Mana ada gerak-gerak apa? Sting Garden. Tak faham Sting Garden, tanya lain. Dan yang panggil My Sting Garden ni Tuan Abdul Razak lah. Nak tahu Tuan Abdul Razak, tanya Syekh tu. Dia tahu Tuan Abdul Razak. Dia ajar prinsip hidup dia. Tuan Abdul Razak, dia pernah sebut itu kan. Saya ingat lagi dia sebut apa tu. Dia yang nak imbangkan antara populasi masyarakat Cahaya Nur Alik dengan Mila Alik Yarawau ni. Supaya taklah dimonopoli oleh golongan-golongan mata sepet tu. Kita lah dia panggil, duduk sana. Tu tak ada tanah, duit nak beli mahal tak ada. Macam mana? Duduk di rumah Sting Garden. Itu bila dia buat jalan kereta api berkembar tu, macam antara terlibat arwah ayah saya. Dia bagi rumah, duduk rumah flat. Tak apa lah. Memang duduk rumah flat boleh ni. Bukan ada rumah mahal-mahal pun. Bayar murah pula tu, duduk sewa. Alhamdulillah. Yang beli rumah mahal-mahal tu 200,000, 300,000. Mana ada 200,000 lah ni. Semua juta-juta lah. Apartmen bodoh-bodoh pun, harga pun. Cirih pokok. Poket. Apa saya nak sebut ni? Halal ikut kerajaan, tapi haram ikut syariat. Pasal ribawi. Yang Sting Garden ni apa? Haram. Masuk air, api apa, semua haram. Tapi bayar bil. Apa saya nak sebut? Rumah haram, kenapa apa? Rumah haram. Sting Garden. Rumah Sting Garden pun. Tapi halal ikut syariat. Tak ada apa, dia riba. Pakai duit sendiri beli. Beli kayu, zinc, atap rumah lebih kurang. Jaga. Itu cerita Sting Garden sikit. Itu nak cerita apa? Pendeta nak Yahudi pun dia bagi syarat macam tu, tambah kita orang Islam. Pastikan apa yang kita nak bila nak pergi jalan Allah Ta'ala, jangan ada benda-benda yang boleh menyebabkan terbantutnya jalan-jalan kita pada Allah Ta'ala. Satu, ada dosa apa-apa dulu, taubat. Tak ada jalan lain nak balik pada Allah Ta'ala melainkan taubat pada dosa. Apa dulu semayang-semayang, apa tak qada, apa-apa semua dulu. Puasa-puasa, aduk mangkuk ayun, apa dulu semua selesai. Bagi selesai habis bang. Atau hutang-hutang apa yang tak pernah bayar, apa-apa dulu. Walaupun bayar lagi habis. Ya selesai tu. Baru main ngaji. Kalau tidak ada yang mengekori. Ni memang tak boleh mengaji kan? Tak boleh mengaji. Sat-sat orang ni main. Sat-sat orang ni main. Sat ni menyorok. Sat ni menyorok. Sat ni menyorok. Jadi. Baik. Kemudian pendeta Yahudi ni,
Kata apa? Maka tidak naik satu amalan bagi seorang hamba sedang di atasnya ada yang mengekori ataupun kezaliman. Amalan kita tu naik memang ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kita zikir la ilaha illallah tu naik. Amal soleh kita buat, duk mengaji, duk mengajar ni, naik. Paling special la ilaha illallah. Dia naik sendiri. Kalau amalan lain malaikat bawa. Malaikat akan bawa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimah la ilaha illallah ni dia naik sendiri. Setakat mana kita sebut keikhlasan arif kita dengan Allah Taala, hadir hati kita sebut tu. La ilaha illallah dia naik sendiri. Kalau naik itu bersama dengan tu ada kezaliman, bersama dengan tu ada dosa, ada apa? Ada benda yang mengekori dia, menyebabkan tak selesai, ada syirik, ada kufur, ada bid'ah, ada munafik, tak naik amalan tu. Tak naik. Banyak tu kita kena muhasabah. Satu kita mengaji ni, lagi kita mengaji, lagi faham, banyak kita kena bongkar je. Satu tu pun bongkar umum je lah. Kalau jumpa seorang-seorang peribadi tu, macam-macam na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Kalau kita faham apa masalah, wajib keluarkan daripada permasalahan tu. Pasal apa? Semua tu akan menggagalkan perjalanan kita untuk Allah Ta'ala. Dia akan gagal. Tak pun tumpah tengah jalan. Mula-mula tengok semangat, tapi tumpah. Jaga. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bil mujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama. Situ dulu. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.